الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. Perbincangan kita di bahagian akhir tajuk hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Rasanya kuliah akhir dah kita ni sebelum puasa dah. Tak lama dah. Jadi kita sambung lepas raya lah pula lah. Sambung dalam tajuk yang kena iaitu hadis maudhu'. Rasanya boleh habislah malam ni dah. Hujung dah dia. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menceritakan kelebihan malam-malam Ramadan yang kononnya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Gapo dia riwayat ni? Hadis palsu. Orang sebar hadis palsu, salah satunya ialah kelebihan terawih 30 malam bulan Ramadan itu. Dan dikatakan bahawa hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lagu mana bunyi lebih kurang ni? Kita pun mungkin pernah jumpa hadis ni, dia tepek di musalla-musalla, di masjid-masjid kan. Tujuannya supaya orang tak tinggal mari terawih. Jadi dia sebutlah situnya malam pertama. Kalau kita mari terawih malam pertama, gapo dia ganjaran pahalanya. Malam kedua gapo sampai ke malam 30. Kalau kita terjemah hadis lebih kurang gininya, dia sebut maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya akan kelebihan solat tarawih dalam bulan Ramadan, lalu dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam hadis itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Ali kata, satu masa Nabi kita ditanya kelebihan solat tarawih pada bulan Ramadan. Jadi dia kata Nabi pun sabdalah lagu ni. Ni hak tak betul lah ni, hadis palsu ni dah. Kebetulan kita pun dekat nak tarawih, dekat nak bulan Ramadan dah tarawih. Dan berpercaya kalau kita pergi di tempat-tempat banyak lagi duduk tepek hadis palsu. Misalnya contoh, amal ambil sekat 7 malam dia buat. Hadis ni sebut sampai 30 ni. Kelebihan solat tarawih malam pertama, diampuni dosa orang-orang yang beriman sebagaimana keadaannya baru dilahirkan. Dia kata siapa dia mari tarawih malam pertama tu, dosa dia Tuhan hapus semua supaya dia tu baru beranak. Kelebihan solat tarawih malam kedua pula, diampunkan dosa orang-orang yang beriman yang mengerjakan solat tarawih serta dosa-dosa kedua ibu bapaknya. Kelebihan solat tarawih malam ketiga, para malaikat di bawah arash menyeru kepada manusia yang mengerjakan solat tarawih itu agar meneruskan solatnya pada malam-malam yang lain. Semoga Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kelebihan solat tarawih malam keempat, orang-orang yang mengerjakan solat tarawih akan memperoleh pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dia di antara tanda kita belajar dah dulu kan, tanda-tanda hadis palsu ni, hadis maudhu' ni, bila dia menjanjikan ganjaran yang melampau. Itu tanda dia. Yang menyebabkan ahli ulama bila dia tengok hadis lagu tu, tergeraklah hati dia nak cek, nak semok. Bila dia ada tanda dia dulu. Pelik ni, bila bunyi pelik, bila dia semok, ternyatalah hadis tu hadis palsu. Kelebihan solat tarawih malam kelima pula, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjidil Haram, masjid di Madinah dan Masjid Aqsa. Tengok bunyi pelik kata. Masjidil Haram ni kita dalam hadis sahih disebut berapa kali ganda?
100,000 dah. Masjid Madinah 1,000, Masjid Al-Aqsa 500. Jadi kalau kita terawih, walaupun terawih di pintu gate ni, mengikut hadis ni, kalau siapa dia terawih malam kelima, dia boleh borong 3 butir masjid. Jadi boleh berapa kali kan? 100, waktu capur dengan 1,000, 101,500. 101,500. Jadi bunyi pelik lah tak? Hadis palsu lah tu. Kita tengok sekat ke 7 lah. Tidak nak baca semua, nak tengok contoh dia ambil 7 malam dah. Ia kena pula dia kata Allah SWT akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf dari Baitul Ma'mur. Di atas langit. Ketika Nabi kita Isra' supaya malaikat ada tawaf. Kita manusia ni tawaf di Baitillah. Dikatakan bahawa Baitullah kita ni sama betul dengan Baitul Ma'mur datang. Dan batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih pada malam itu. Kelebihan solat tarawih malam ke-7 ni seolah-olah dia dapat bertemu dengan Nabi Musa AS serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Fir'aun dan Haman. Jadi tujuan dia reka hadis ni sebenarnya dia bertujuan baik. Nak suruh orang tu suka nak mari tarawih, besar pahala. Jadi setiap malam tu ada ganjar, tak boleh tinggal malam ni sebab pahalanya begini. Ambo pernah jumpa kan, sebab memanglah tu imam pak tarawih dia tidak tahu. Dah orang atas ke dia hadis ni palsu tak palsu. Dia siap dengan syarah nak pula. Berbahagialah tuan-tuan semua beruntung kerana pada malam ni malam yang ke-7 maka pahalanya serupa Nabi Musa, serupa kita temu Nabi Musa, kita tolong Nabi Musa lawan Firaun pula dia kata. Jadi salahnya gapo dia? Salahnya dia palsu, kita tahu dah lah. Membohongi Nabi. Hak Nabi tak kata, kita kata, Nabi kata. Situ je salahnya. Baik, kita sambung nota kita ni. Hadis-hadis seumpama ini bukan sahaja mensabitkan, amba tak ingat nak wayak muka surat. Berapa tu? 24. 94. Hadis-hadis seumpama ini bukan sahaja mensabitkan sesuatu amalan yang tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu. Hak tidak sabit di Nabi, dia kata sabit. Malah telah memberi gambaran yang tidak benar terhadap Islam, seolah-olah Islam satu agama yang jumuk dan kolut. Dia bunyi pelik kalau hadis palsu ni kan. Sebab itulah kalau orang beramal dengan hadis palsu, kita tengok amalan dia pakai jadi pelik. Sebab itulah ulama-ulama hadis dia pesan, kalau kita belum kita tahu amalan itu sebenar ataupun tidak, bersandar pada hadis sahih ke hadis palsu, tengok dulu. Kalau nampak darat, nampak pelik, nampak bodoh tu kan, tu bukan agama kita, dia tak ada ajar benda bodoh. Bila tok guru dia lalu kan, tapak tepat tok guru tu, ada dalam video kamu tengok sehari 2 baru ni. Bila tok guru lalu ke tepat tok guru jijak tu, dia kutik cium nak ambil berkat. Jadi dia tak sampai gitu agama kita, nak menghina diri. Hormat kat orang boleh, tapi menghina diri ini jadi haram. Tazallul dia panggil. Merendah diri kepada sama manusia ni dia panggil tazallul. Kalau merendah diri ni panggil tawadhu. Menghina diri tazallul. Tazallul ni saja kita boleh. Kau siapa? Kau Tuhan. Sebab tu kan tak boleh sujud sama makhluk. Sehingga ulama sebut kalau kita rokok haram, kalau sujud jadi kufur. Sujud kepada makhluk. Kan? Sebabnya peruntukan rokok dengan sujud tu hanya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baik. Jadi kita pun nampak pun kalau benda pelik, kalau orang siapa puja tok guru melampau-lampau ni kan, dia akan adalah dalam ajaran-ajaran yang bersandar pada hadis palsu tu. Benda-benda lagu tu dah. Kalau nampak pelik tu, tu bukan agama tu. Selain itu, ia juga mendorong umat Islam supaya mengutamakan amalan sunat daripada amalan wajib. Jadi tukar.
Kita bila-bila pun kita kena letak amalan wajib ni tak boleh nak tukar ganti dengan amalan sunat. Nampak silap. Kita keluar zakat 100 riyal ni kan tidak sama dengan kita sedekah walaupun 1,000, 10,000 pahala. Amalan wajib tidak boleh diganti dengan amalan sunat. Jadi kalau bersandar kepada hadis palsu lagu ni, dia akan nampak seolah-olah besar amalan sunat pula pada amalan wajib. Supaya kita dengar tadi dah. Padahal semaya tarawih itu sunat. Jadi nampak dia lebih pada semaya wajib tu pula. Itu nampak pelik tu tak? Implikasi ayat itu daripada segi ibadah, kita tengok pula implikasi hadis palsu ini terhadap dari sudut akhlak. Hadis maudhu' juga boleh memberi impak negatif terhadap akhlak seseorang. Antara yang paling utama ialah memberi gambaran bahawa berdusta adalah harus seandainya untuk kebaikan. Sebab hadis palsu ni mendusta ke atas Nabi. Tak apalah dusta pun. Sebab kita bertujuan baik nak suruh orang macam kes tadi kan. Nak suruh orang mari terawih. Tapi hadis ni palsu. Palsu pun tak apa sebab kita bertujuan baik. Dia tak ada. Dia kaedah dalam Islam al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat baik, tapi kalau cara tu tak betul, Islam tak boleh terima tu. Okey. Ia sekaligus membiasakan seseorang dengan pembohongan. Sedangkan pembohongan dusta ni suatu sifat yang mazmumah, akhlak yang buruk. Kalau perawi hadis kalau dusta tu hadis palsu selalu. Seorang perawi yang dituduh sebagai pendusta, maka hadis yang dia riwayat itu secara automatik akan jadi hadis palsu. Itu rendahnya martabat orang ni kalau berdusta. Apabila seseorang itu sanggup berbohong terhadap manusia yang paling mulia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi terhadap manusia biasa. Nabi pun boleh dia buat belawak dusta atas Nabi. Kalau orang biasa, lagi-lagilah dia berani buat dusta. Dah. Tidakkah dusta belawak ni satu sifat daripada munafik dah? Salah satu mengkunna fihi. Siapa dia yang ada ni? Maka dia ayatul munafik disebut tak? Tanda-tanda orang munafik. Wa idza hadatsa kazaba. Bila bercakap dia dusta. Nombor satu lagi ni. Ayatul munafik. Tanda orang munafik bila bercakap dia dusta. Okey. Sebagai contoh hadis yang menggalakkan pembohongan. Idza huddistum anni bihadisin yuwafiqul haqqa fasaddiquhu wa khudhu bihi haddastu bihi aw lam uhaddith. Dia kata, Nabi kata begitu. Apabila kamu meriwayatkan daripadaku sesebuah hadis yang menepati kebenaran, maka terima dan ambillah ia sama ada aku mengatakannya atau tidak. Bila Nabi nak kata lagu tu? Dia kata, Nabi kata, kalau benda tu nampak betul, nah, walaupun aku tak kata, aku tidak sabda, murayaklah kat orang. Kata aku kata apa tak apa. Bila Nabi nak murah-murah, nak jual murah gitu, dah. Jadi hadis ni berkali mula-mula dia buat ni pasal apa? Supaya orang tu akan berdusta. Kalau orang tu tanya dia, Nabi tak kata ni lama kan tak baik kan? Tak. Lama kan berdosa kan? Nabi tak kata ni, kita kata ni hadis. Bila hadis-hadis nak Nabi kata. Tak apa, dia kata sebab ada hadis ni bunyi lagu ni. Dia baca apa sepuluh ni. Dia kata boleh memasukkan hadis. Dia hadis sahih, hadis mutawatirnya, ya Nabi mengkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka jadilah tempat duduk dia dalam neraka.
Hak Nabi sebut lagu tu. Maknanya siapa dia, ia kata aku kata, sedangkan aku tak kata. Nabi kata dia adalah tempat dia dalam neraka. Dia kata dok ni ada hadis. Hadis ni kata asalkan benda tu benda molek, benda kebenaran, dia kata. Hak aku tak kata pun kata gilah. Dia kata Nabi kata lagu tu. Sedap juga dia buat dia rekod hadis lagu ni tak. Okey. Hasil daripada hadis maudhu' juga lahir manusia yang opportunis, yang ambil kesempatan, dia suka mengambil peluang atas keharusan berbohong asalkan niat yang baik. Ni tu bilah istilahnya apa dia? Belawak sunnah. Ni lah marisin tak apa, boleh belawak. Dengan mencipta apa saja hadis yang dianggap dapat memberi keuntungan sama ada kepada dirinya atau kumpulannya, termasuk mencaci, mencela, memaki mereka yang dianggap musuh, malah boleh sampai ke tahap membunuh. Nampak tak beratnya kesan daripada hadis palsu. Antara hadis maudhu' yang mendorong seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama ialah innar rizqa la tanqusuhul ma'siyah wa la taziduhul hasanah wa tarkud du'a maksiyah. Sesungguhnya rezeki tidak boleh dikurangkan oleh maksiat dan tidak boleh bertambah dengan kebaikan, dan meninggalkan doa adalah satu maksiat. Gapo dia kita nampak hak punahnya, hak jadi bahayanya hadis dia direkod. Dia kata rezeki ni tidak akan jadi kurang dengan buat maksiat. Jadi tidak menggalakkan buat maksiat. Kalau orang kata jangan buat maksiat lah, Tuhan marah. Bila Tuhan marah, rezeki payah. Dok rezeki ni kalau dan Tuhan janji dia kata buat maksiat sebanyak mana pun tak kurang, dia kata. Dia tidak bertambah dengan buat baik. Jadi maknanya rezeki itu suku, amalan kita ni nak buat baik kau nak buat jahat, tu tolak ke tepi. Dah meninggalkan doa, dia penting ke doa pula. Hak mustahaknya doa. Kalau kita tidak doa, hak tu maksiatnya. Buat maksiat tak apa pula. Tidak kepenuh janin dia tu. Kemudian idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtuluh. Ni puak-puak Syiah ni. Sayyidina Ali kan, dari sejarah tidak dia perang dengan Muawiyah dah. Jadi puak-puak Syiah doa penyokong Sayyidina Ali ni, dia kata apabila kamu melihat Muawiyah duduk atas mimbar sebab dia khalifah kan, maka hendaklah kamu membunuhnya. Bahaya ni. Seolah-olah bila disebut hadis dia kata Nabi kata lagu ni. Sedangkan Muawiyah ni penulis wahyu masa Nabi dulu. Takkan Nabi nak kata lagu ni. Ni hadis-hadis ni maknanya dia kata Nabi kata lah. Nabi kata idza ra'aitum Muawiyata ala mimbari faqtulu. Kalau mu tengok Muawiyah duduk atas mimbar aku, maknanya jadi pengganti aku lah, khalifah ni. Maka kalau mu tengok Muawiyah duduk atas mimbar aku, macam singgah sana lah, bunuh, dia kata. Bahaya tu dah. Ni sebenarnya hadis-hadis sebenarnya ada ni dalam kitab-kitab Syiah ni. Ya ulama-ulama buat mari ni bukan dia rekod, ada dalam kitab-kitab Syiah. Ni yang pelik ada pula. An-nazru ila wajhil mar'atil hasanah al-khudrati yazidan fil basar. Melihat kepada wajah perempuan yang cantik, sesuatu yang berwarna hijau boleh menguatkan penglihatan. Tidak jadi maksiat ni. Ya Islam aja kenalah tunduk pandangnya. Kalau tengok orang, kita tengok orang-orang yang orang perempuan lah kan, kita hanya boleh tengok sekali untuk kenal sesiapa dia kan. Kalau tengok kali kedua, kali ketiga tu cerita lain pula dah. Tapi dia kata bila mari hadis ni, pakat cari orang tino comel, pakat kelih dah. Duduk tepi-tepi jalan masuk dan melekit. Bapa duduk perhati sangat kau orang tino comel, kita kata. Kalau comel bapaknya curuh mata. Siapa dia goyak? Ada hadis. Pandai rekod dia. Okay. Di samping itu terdapat juga hadis maudhu' yang menggalakkan umat Islam berselisih dan berbeza pendapat
Malah ia dianggap sebagai satu rahmat yang seharusnya dikejar oleh setiap umat Islam. Antara hadis yang tidak kurang popular dalam kalangan umat Islam ialah ikhtilafu ummatir rahmah. Ini banyak ustaz-ustaz duk sebut sokmon. Ikhtilafu ummatir rahmah. Perselisihan umatku adalah satu rahmat. Bila orang ni pendapat lagu ni, orang ni pendapat, oh itu rahmat. Walaupun dibenarkan kan dalam fiqh ni, mazhab tu dibenar, tapi tidaklah siapa ada hadis Nabi kata lagu ni. Jadi soal maksud dia tu membawa benda yang tidak berapa tak baik benar tu nombor dua. Gapo dia salahnya, kita pergi kepada gapo ni, benda asas kita. Mengatakan Nabi bersabda sedangkan Nabi tak kata. Benda molek, benda huduh tu nombor dua dah. Salah situ dulu. Hadis ini secara tidak langsung menggalakkan umat Islam supaya bersisih pendapat untuk mendapat rahmat daripada Allah. Sedangkan Islam hanya membenarkan perselisihan pendapat dalam masalah furuk saja. Furuk ni apa dia? Cabang. Sebab tu bab akidah, ulama-ulama pak mazhab ni tak balah. Dia balas bab apa? Bab fiqh. Bab fiqh ni bab furuk. Hak tu boleh. Tidak sependapat itu boleh. Sementara dalam persoalan usul dan perkara dasar, agama tidak boleh dipertikaikan atau kompromi. Amu rasanya kita nak ambil contoh di mana dalil yang kita boleh balah masalah furuk, masalah cabang, masalah amal ibadat ni kan, sah batal, sunat makruh. Rasanya kalulah sini ngaji dah bulu maram dalam bab wuduk dulu kan. Kalau ingat lagi lah cerita dua orang sahabat tu dia bertayamum pasal tak ada air. Ingat tak? Bila tak ada air, hukum dia bertayamum lah. Bila sudah bertayamum, tiba-tiba semaya zuhur lah katakan dah. Zuhur tak habis lagi, jumpa air. Hak seorang ni kata, kalau jumpa air, kita kena semaya, ambil wuduk semaya semula lah. Hak seorang ni kata, dah lah dia kata. Walaupun jumpa air tadi, semaya dah tadi kan. Nanti asal lah pulaknya dia kata. Jadi, hak seorang tu semaya semula. Bila dia tak puas hati dengan semaya zuhur tadi kerana dengan tayamum dah jumpa air, ambil semaya semula. Hak seorang lagi pakai taksir dah. Padang hak tadi dah. Boleh faham tu tak? Bukan boleh faham, boleh ingat dah dulu dah. Lepas tu bila dirojak ke Nabi kata ke mana? Nabi kata dua-dua betul. Orang dia kata hakmu yang mengulangi semaya, yang mengambil semaya semula, semaya dua kali tadi, dia kata mu dapat dua pahala. Lepas dia paling kok seorang lagi, dia kata mu ni menepati sunnah. Betul kedua tak? Serupa kedua-dua ni? Tak serupa tak? Tak serupa tak? Pasal apa dia betul? Dua-dua betul. Gapo nak riwayat ni menunjukkan dalam fiqh ni kalau tak serupa dua-dua betul. Imam Syafi'i kata hukum lagu ni, Imam Hanafi kata hukum lagu ni. Tak serupa tu dah. Gapo dia tak serupa? Bismillah. Imam Hanafi baca Fatihah bismillah tu kan makruh. Imam Syafi'i tak sah dah. Jangan terbaik tak baca bismillah, tak alhamdulillah. Ada pun di Madinah Mekah tu dia Hambali makruh baca derah tapi dia baca qahar bismillah. Lama. Lepas tu hak mana betul? Betul belaka. Jadi gapo dia tu? Perselisihan dalam masalah furuk cabang lah. Tapi perselisihan dalam bahagian usul, bahagian akidah tidak boleh berlaku perselisihan. Faham tu dah? Itu dari segi akhlak. Kemudian kita kepat pula implikasi dari sudut agama. Hadis maudhu' sebenarnya telah memberi gambaran negatif kepada umat Islam, seolah-olah agama Islam adalah agama yang tidak konsisten, bercelaru
syarat dengan benda-benda tahyul dan khayalan, khurafat, bid'ah dan tidak masuk akal. Ini adalah kerana para pencipta hadis maudhu' adalah terdiri daripada mereka yang mengalami kerosakan akidah dan akhlak atau dibelenggu dengan kejahilan. Itu je pucuk. Hadis maudhu' juga memberi gambaran negatif terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek penganut pula ia memberi gambaran bahawa umat Islam dibelenggu dengan kejahilan dan amat berminat dan mudah percaya kepada perkara khurafat, bid'ah dan seumpamanya. Kalau tengok jenis amalan-amalan hak ngarut tu kan, ada dalil belaka pokok dia. Dalil apa? Dalil hadis palsu. Dia berpegang kepada hadis palsu. Hal ini sekaligus boleh merendahkan martabat umat Islam. Baik, habis daripada tu kita nak tengok beberapa istilah hadis maudhu', hadis palsu. Bila kita jumpa dalam kitab, ulama-ulama bila nak tahu hadis palsu dia akan sebut istilah-istilah yang istilah tu menunjukkan bahawa hadis tu adalah hadis palsu. Lagu mana? Terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan oleh ulama hadis yang menggambarkan bahawa hadis tersebut adalah maudhu'. Antaranya la aslalah, tiada asal baginya. Ingatlah bila kita baca kitab lah, biasanya kitab Arab lah, bila dia bawa satu hadis, dia pengarang hadis tu misalnya Imam Tirmizi kah, dia akan sebut la aslalah, dia kata tiada asal baginya. Makna dia itu palsu dah tu. Tidak semestinya dia kata ini hadis palsu. Istilah la aslalah, tiada asal baginya, tak tahu mari mana kalau ikut Kelantan kita lah. Yang keduanya batil. Kalau ada ungkapan dia sebut hadza hadisun batil, hadis ini batil, palsu dah tu. Tak nanti dia kata maudhu'. Sebab istilah palsu ni maudhu' dah. Ada ulama-ulama hadis dia guna istilah maudhu'. Macam Al-Albani dia kata hadis ni maudhu', palsu. Jadi tidak nanti ke perkataan maudhu', perkataan la aslalahu dengan batil juga sebagai tanda hadis itu adalah hadis palsu. Kemudian dia ada juga disebut laisa lahu aslun, tiada baginya asal. Lam ajid lahu aslan ataupun lam a'arif, saya tidak ketahui ataupun saya tidak ketemui asalnya. Itu juga palsu dah. Lam ajidu, lam ajidhu, lam yujad, saya tidak ketemuinya ataupun tidak wujud. Lam yu'lam man akhrajahu, tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Palsu juga lagu tu. Laisa bisabitin ataupun laisa bisahihin, la yathbut la yasih, tidak sahih, tidak sabit, tidak sabit. Semua itu adalah menunjukkan hadis palsu. La yasbutu fihi syai'un, tidak sabit sama sekali. Itulah dia lah beberapa istilah. Kemudian 9.2 ni beberapa contoh hadis maudhu' yang popular dalam kalangan masyarakat Islam. Ni buat mari sini ni dalam buku Dr. Muhyiddin lah, dia buat mari beberapa hadis palsu yang tersebar dalam kalangan masyarakat kita. Nombor satu ni rata-rata orang dah sebut dak kalau hari merdeka dulu kat hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Molek tu benda tu dah. Macam tadi lah, apa dah benda molek? Orang tak boleh lah sebab dia kata hak Nabi tak kata. Situ dah. An-nazafatu minal iman. Dia kata-kata tak, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Benda molek tapi tidak hadis. Salahnya kita kata lagu mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Itu dosa. Hamba baca juga saya nak contoh je.
Tapi kalau baca orang mengajar lagu tu berdosa. Apa? Pasal qala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Oh, jadi dosa dah baca. Apa? Pasal diri kata Nabi sabda, Nabi tak sabda. Akhirat saya duduk jumpa dengan Nabi. Oh, banyak marah Nabi tu. Ya. Kalau tak kata Nabi kata tak apa. Kita kata para ahli orang cerdik pandai, ahli ulama. Nah, ada banyak benda yang dikatakan hadis tapi makna comel. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Benda comel tak? Tapi bila kita kata hadis tu dia tak boleh. Sebenarnya benda ni ulama kita, kalam ulama ni dalam dia mentafsirkan hadis at-tuhur syatrul iman. Itu hadis Muslim tu. Kesucian adalah cabang iman. Kesucian hak ni kebersihan. Hak tu betul hadis tu. Sikit je beza dah. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan, kesucian cabang iman. An-nazafatu minal iman. Hak ni bukan hadis. Kenapa dekat-dekat tu kebersihan dengan kesucian dah. Tapi nak kata ni hadis tak boleh lah sebab Nabi kata at-tuhur. Apa yang mu kata an-nazafah. Nampak situ lah. Sebab itulah disiplin ahli ulama. Bila dia ingat hadis tu betul, tapi sebutan tu dia tak berapa ingat. Takut gugur satu perkataan tidak serupa dengan lapas hak Nabi. Kita kaji dengar dia kata au kama qala. Betul tak? Au kama qala, atau seumpama itu sabdanya. Lebih kurang lagu ning lah kalau kita kata dah. Tapi kalau lah benda tu hadis tak tahu mari mana, tak boleh kata au kama qala. Au kama qala ni kita kena cerak dulu hadis tu betul. Cuma tak ingat perkataan je. Takut gugur sebuti kau tak serupa dengan hak Nabi kata. Baru boleh kata au kama qala. Dah. Tapi kalau baca an-nazafatu minal iman au kama qala tak jadi. Sebab tidak hadis ni. Kata dah. Raja dengar ada hadis tak kebersihan sebahagian pada iman dah. Jadi start daripada hari ni kita kata ni bukan hadis. Mungkin kata-kata ulama, para pujangga, nampak tak? Ni hamba sebut tadi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Nak buat lagu mana ni? Jangan kata Nabi kata lah. Kata penulis-penulis, orang sastrawan, orang berapa, para ahli ulama, tak apa. Utlubul ilma walau bisina. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Rata-rata hadis berlaku dah. Ada aku tengok dalam tahun lepas ustaz dari ceramah. Dia syarah nak hadis ni. Baru ni dia kata hamba pergi ke Cina dah tu. Dia tengok lah masjid. Padahal Nabi kata utlubul ilma walau bisina tu. Padahal Nabi kata tutuplah ilmu walaupun ke negeri Cina. Lagu ni Cina dia tu. Jadi dia kata hadis lagu tu. Tu tak. Jadi berdosa dia situ. Ad-du'a silahul mu'mini. Ni kaji dengar dah. Doa ialah senjata mukmin. Kita nak syarah ad-du'a silahul mu'min. Jangan kata hadis. Doa-doa ni senjata, betul? Sebab kita tak ada apa dia upaya, tak ada orang nak buat dah. Ikhtiar ada lagi senjata bagi kita. Doa lah. Betul. Tapi bila kita kata Nabi kata ad-du'a silahul mu'min, situ salah. Ni salah lagi ni. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahadatun nafsi. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Mereka para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu? Jawab baginda, jihad melawan nafsu. Biasa orang tasawuf nak guna. Orang tasawuf dia nak suruh kita mujahadah.
nak lawan dia, nak duduk cara apa kita nak bermujahadah nafsi ni. Dia kata ada hadis apa Nabi kata, hok duk perang selama kini di medan perang dengan mati berapa, dengan luka berapa dah. Tapi nak banding dengan jihad lawan nafsu, besar jihad ni lagi. Ni hadisnya dia kata. Lau khasya'a hadha laqasha'al jawarih. Ada masjid kot ni Lempuri nak pergi mula. Wak khok comel ni. Dia hadis Nabi dia kata. Al-hadis dia tulis bawah al-hadis. Hadis dia kata. Sekiranya lelaki itu khusyuk, nescaya akan khusyuklah anggotanya. Dia nak suruh sembahyang tu jangan duduk bergerak banyak lah kali. Menandakan orang itu khusyuk, anggota dia juga khusyuk. Kalau main duduk garu sini tu tanda tak khusyuk dia kata. Pasal apa? Ada hadisnya. Nabi kata lau khasya'a hadha la khasya'a jawarihu. Taqattamu bil aqid fa innahu mubarak. Pakailah cicing permata akid. Batu akid ni mahal kan? Kerana ia membawa berkat. Ni orang Gorkah ada jual mata, nak suruh laku mata dia. Jual mata ke apa? Batu akid. Kena pakar dia kata batu akid. Buat apa? Berkat. Ada hadis Nabi. Taqattamu bil aqid fa innahu mubarak. Ad-din huwal aql wa man la dina lahu la aqla lahu. Agama ialah akal, dan sesiapa yang tiada agama tiada akal baginya. An-nas ala dini mulukihim, manusia mengikut agama pegangan raja mereka. Kalau raja tu bertakwa, rakyat pun bertakwa dia kata. Benda tu berlaku semua, berlaku. Kalau kita baca, kalau betul lah sejarah kata para miswara tu dah. Bila dia masuk Islam, maka rakyat negeri Melaka pakat masuk Islam belaka. Tidak gitu kan? Dalam sejarah kita baca lah. Kalau betul lah sejarah lah gitu. Sebab tu dia kata an-nas ala dini mulukihim, manusia tu dia akan ikut agama raja dia. Habis dah. Habis dah tajuk ni dah. Sedang molek dah lah. Lepas raya ni kita sambut tajuk klik semula nombor 5 dah.